Jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC atau badan bebas lain dicadangkan supaya meneliti kes-kes yang didakwa atau yang digugurkan oleh Tan Sri Tommy Thomas. Ia perlu untuk menilai semula sama ada keputusan yang dibuat semasa menjadi peguam negara sebelum ini ada unsur-unsur campur tangan politik atau bertindak berdasarkan arahan haram. Datuk Seri Najib Razak mengusulkan perkara itu selepas mahkamah membebaskan Tan Sri Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah. Ahli Parlimen Pekan itu berkata, Musa didakwa oleh peguam negara yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan berhubung pindaan dana di luar negara yang berlaku antara 2004 hingga 2008. Bagaimanapun, kes Musa ini tidak pernah didakwa di luar negara walaupun pindaan dana itu berlaku di luar negara dan bukan dalam Malaysia. Malah pihak berkuasa anti rasuah Hong Kong atau ICAC telah berkali-kali menjawab kerajaan Malaysia termasuk Kerajaan Pakatan Harapan bahawa tiada kes yang boleh didakwa ke atas Musa mengenai pindaan dana ini. Sehingga awal tahun ini, ICAC masih tetap dengan pendirian tiada unsur kesalahan rasuah berhubung kes Musa walaupun berulang kali ditanya oleh pihak SPRM dan pendakwa raya Kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun katanya, surat-surat berhubung Nyah Beku akaun bank Tycoon pemaju hartanah yang telah terdedah baru-baru ini membuktikan Tommy bukanlah neutral kerana bertindak berdasarkan arahan Lim Guan Eng serta Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini diperkukuhkan dengan tindakan Pakatan Harapan merampas jawatan Ketua Menteri Sabah daripada Musa walaupun beliau sudah mengangkat sumpah. Musa telah mencabar keputusan Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang melantik Syafiee Apdal sebagai Ketua Menteri 48 jam selepas Musa angkat sumpah untuk jawatan yang sama. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah menetapkan keputusan kes pada 7 November 2018. Tetapi kata Najib, 2 hari sebelum keputusan hakim untuk menentukan siapa adalah Ketua Menteri Sabah yang sah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, pihak berkuasa atas sebab-sebab yang hanya mereka ketahui telah membuat keputusan untuk menangkap dan mendakwa Musa. Ini jelas menunjukkan political persecution atau pendakwaan politik dan pendakwaan berniat jahat, kata beliau. Fakta ini jelas diperkukuhkan lagi apabila pada 5 Mac 2019 Timbalan Pendakwa Raya melalui pernyataan bertulis fakta yang memihak kepada pembelaan yang mengesahkan keputusan yang dibuat oleh bekas peguam negara Tan Sri Abdul Ghani bahawa tiada kes ke atas Musa. Walaupun Musa didakwa pada 5 November 2018, kes ini tidak pernah melepasi fasa pengurusan kes dan tidak pernah dibicara sehari pun sehingga kini kerana ia telah ditangguh berulang kali oleh pendakwa raya dengan alasan mereka sedang menunggu bukti baru. Malah Musa telah dibebaskan untuk 5 daripada dakwaan ke atasnya pada 18 Oktober 2019 masa Kerajaan Pakatan Harapan kerana pendakwa raya gagal mendapat bukti baru. Keputusan untuk mendakwa Musa masa Kerajaan Pakatan Harapan adalah berdasarkan bukti-bukti dan hasil siasatan sama yang telah dipertimbangkan oleh Abdul Ghani, mantan peguam negara, Tun Abdul Majid bin Datuk Haji Tun Hamzah, mantan Ketua Bahagian Pendakwaan Tan Sri Abu Qasim Muhammad, mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Datuk Seri Mustafar Ali, mantan pengarah Bahagian Siasatan SPRM. Keputusan untuk tiada kes untuk didakwa masa itu juga dipersetujui oleh seluruh panel penilaian operasi SPRM. Pihak pembelaan juga telah memfailkan afidavit baru dari mantan peguam negara Abdul Ghani Patail yang mengesahkan kes ke atas Musa Aman adalah tidak berasas, jelasnya. Najib berkata, cadangan yang dibuat itu selepas mengambil kira Tommy terlalu mudah membuat keputusan mahu mendakwa sesiapa walaupun bukti langsung tidak cukup sehingga membebankan individu yang kena tuduh. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.